أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد نائم الله بن نزير. رقم الطلاب 055743. المحترم صاحب الفكرة الجميلة سيدي وأستاذي دكتور عبد الوحيد بن صالح المحاضر لماذا نحو مقال المبارك لهذا الفصل. والمحترمون أصحابي وأصدقائي الكرام أيضا، للمشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بخير وبركة. موضوعنا اليوم tajuk karangan kami pada hari ini ialah سنتكلم عن باب قيمة عظيمة ألا وهو إجراءات وقائية عن فيروس كوفيد 19. Kami akan membahaskan ataupun membicarakan tentang satu topik, satu tajuk yang mana berkaitan dengan langkah-langkah ijra'at wiqaiyah, iaitu langkah-langkah untuk mencegah virus COVID-19. قبل أن نشرع عن هذا الباب نبدأ أولا بأهم المباحث في هذا الباب. لازمنا نبدأ بسؤالين المعروفتين. ما هو التعريف المقال؟ Apakah yang dimaksudkan dengan maqal? Kam ajza'ul maqal? Berapakah bahagian-bahagian maqal? Dan ma hiya ahmiyatu al-maqal? Apakah kepentingan al-maqal? Tayyib. Ta'riful maqal. Kita akan menelusuri definisi al-maqal. Secara umumnya, maqal ini kalau kita panggil dalam bahasa Melayu ialah satu karangan ataupun satu artikel. Apa yang dikatakan oleh pakar-pakar bahasa Arab, pakar-pakar Nahwu, maqal ialah annaha naw'un minal anwa'i kitabiyah an-nasriyah, iaitu maqal ini ialah satu jenis daripada jenis-jenis penulisan yang berkisarkan yaduru haula fikratin wahidatin aw jaza'in min tilkal fikrah, yang mana berkisarkan dengan satu idea ataupun pemikiran ataupun beberapa pemikiran. Au yu'abbiru an wajhah nazarama, ataupun kita ingin menyatakan satu pandangan yang mana untuk bertujuan al-iqna' aw at-tawdih aw al-isarah aw ghairu zalik lil-qurra, yang mana kita nak menjelaskan ataupun nak membangkitkan ataupun lain-lain kepada pembaca. Wa yumtazu tawliha bil-i'tidal, yang mana panjangnya itu ialah sederhana, tidak terlampau panjang dan juga tidak terlampau pendek. Wa lughatuha bisilasah wal wuduh, yang mana bahasa yang digunakan untuk maqal ini ialah berantai-rantai ataupun saling berkaitan di antara satu sama lain dan juga jelas. Dan yang terakhir sekali ialah gaya bahasa, wa uslubuha, gaya bahasanya maqal itu bil jazibiyah wal tashwiq. Dalam bahasa mudah ialah bila mana pembaca baca suatu maqal ataupun suatu karangan itu seronok, gaya bahasanya sangat-sangatlah baik dan sebagainya. Jadi kita boleh definisikan ataupun ini adalah antara-antara ciri yang kita boleh kategorikan yang nak menunjukkan bahawasanya ini adalah maqal. Ini adalah maqal. Jadi itu sahaja berkaitan dengan ta'riful maqal. Kita pergi kepada ajza'ul maqal. Kam ajza'ul maqal? Berapakah bahagian-bahagian maqal? Secara ringkasnya terdapat 3, iaitu al-muqaddimah,
pendahuluan, sulbul maqal iaitu isi kandungan, dan yang terakhir sekali adalah al-khatimah iaitu penutup, iaitu sebagai kesimpulan terhadap karangan kita. Dan kita teruskan kepada ahmiyatul maqal iaitu kepentingan maqal. Kenapakah kita menulis suatu artikel ataupun suatu karangan dan sebagainya? Awalan wasilatu min wasaili nashrul saqafah, iaitu sebagai satu kaedah daripada kaedah-kaedah untuk kita menyebarkan satu budaya. Sanian muajilatul muskilatun as-siyasiyah wal ijtimaiyah wal fikriyah, mengatasi masalah politik, sosial dan intelektual. Dan salisan at-tanbih wal isarah liqadayan al-fikr wal ijtima', iaitu sebagai satu kebimbangan dan juga kegembiraan pemikiran dan masalah sosial. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Naimullah bin Mat Nazir 055743. Saya serahkan pembentangan seterusnya iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Aimullah bin Muhammad Yasin, nombor matrik 055786. Jadi insya-Allah saya akan menerangkan sedikit tentang makal atau karangan yang telah kami tulis ni. Jadi untuk bahagian iaitu makal kami bertajuk langkah-langkah pencegahan untuk virus corona. Untuk bahagian mukaddimahnya, secara ringkasnya di sini, dia memberitahu tentang bagaimana virus corona ni pada mula-mula dikesannya pada akhir tahun 2019. Dan ianya wujud di Malaysia ataupun kes pertama di Malaysia ni terjadi pada 25 Mac tahun 2020. Dan kes tu bertambah saban hari sehinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun, Malaysia seperti yang kita ketahui pernah satu masa hampir-hampir menang melawan jangkitan virus corona ni, tapi perancangan Allah lebih baik dan sekali lagi negara Malaysia bertambah kes COVID dengan banyaknya. Jadi untuk menghentikan wabak ini sekali lagi, semua orang haruslah memainkan peranan untuk mengikuti beberapa langkah-langkah pencegahan yang telah disepakati dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi itulah secara asasnya mukaddimah di sini, apa yang mukaddimah ni ceritakan. Untuk mukaddimah ni ada beberapa penanda wacana yang boleh kita tengok. Pertama kita tengok pada wa ma'azalik, iaitu walau bagaimanapun. Yang kedua minal asli asyadid, maksud amat mendukacitakan. Seterusnya minal ma'lum ladaina, maksudnya sebagaimana yang kita ketahui. Dan yang terakhir la syakka wala raiba, bermaksud tiada keraguan lagi ataupun tiada syak dan keraguan lagi. Okey, jadi itu saja untuk bahagian mukaddimah. InsyaAllah orang lain akan menerangkan tentang langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Jadi saya Ahmad Tirmizi bin Muhammad Zaki, nombor matriks 055768. Saya akan sambung pembentangan bagi karangan isi yang pertama. Jadi dalam karangan ini dapat kita ketahui dan kita lihatlah bagaimana cara saya membuat karangan ni. Min baina khutuwat, saya mulakan dengan perkataan itu. Maksudnya di antara langkah-langkah. Ayat ini kita boleh gunakan dalam mana-mana karangan pun, dalam pelbagai tajuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebutkan dalam perengan ini contoh ala sabilil misal, di antara contoh-contoh. Jadi dalam mana-mana karangan, seeloknya kita letakkan contoh untuk kita bagi karangan kita itu kelihatan lebih panjang dan lebih banyak isi. Yang ketiga,
huraian waqad sadarat, dan seperti yang kita ketahui, yang kita telah sedia maklum, ini bagi huraian bagi isi saya yang pertama dalam perenggan ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya juga letakkan penanda wacana dalam karangan ni. Wa ma'adzalik, namun begitu, dalam esei bila kita letakkan penanda wacana, itu menandakan bahawa kita masuk daripada satu huraian kepada huraian yang lain. Kemudian selesai daripada isi, contoh dan juga huraian, saya masuk kepada keburukan. Apa keburukan jika kita tidak melaksanakan dan kita tidak mematuhi arahan yang telah diberikan oleh Menteri Kesihatan. Jadi ayatnya adalah wa min bainal athar as-salbiyah, antara keburukan jika kita tidak melaksanakan dan kita tidak ikut perintah ini. Kita boleh gunakan juga ayat ni dalam mana-mana perenggan juga, dalam mana-mana esei, dalam pelbagai topik. Dan yang terakhir sekali, fil khattam, kesimpulannya fil khattam. Jadi kalau dalam mana-mana karangan pun, kita akan akhirkan dan kita tutupkan sesuatu esei itu, karangan itu, dengan kata-kata penutup, kesimpulan ataupun kata-kata akhir, untuk kita menguatkan dan mengukuhkan lagi kita punya isi tu. Jadi kalau diulang semula, yang pertama sekali saya letakkan di antara langkah-langkah, maksudnya itu permulaan bagi karangan saya. Yang kedua, saya berikan contoh. Yang ketiga, saya berikan huraian. Kemudian yang keempat, saya menyatakan apa akibat jika kita tidak melaksanakan langkah-langkah itu. Dan akhir sekali, saya berikan kesimpulan daripada semua isi dan juga huraian yang saya telah katakan dalam perenggan ini. Jadi sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ehsan bin Muhammad Najib, nombor metrik 056137. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya sebentar tadi pada bahagian isi yang kedua. Saya menyusun perenggan ini dengan berdasarkan topik, berdasarkan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan, iaitu kesimpulan kecil bagi perenggan ni. Okey. Perenggan ni nak ceritakan tentang langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mencegah daripada penularan COVID-19 dengan meningkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Okey, ayat huraian dia, kita perlu melakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh dengan mencampurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup air sahaja. Macam tu. Lepas tu, ayat contoh dia pula, cara mengaplikasikannya adalah dengan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti ais dan lain-lain. Lepas tu saya letak ayat huraian sekali lagi berdasarkan kepada ayat topik yang tadi, kebersihan diri. Okey, iaitu perkara penting yang kita tak boleh tinggalkan adalah sentiasa mengutamakan kebersihan diri, seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau hand sanitizer. Lepas tu saya letak kepentingan kebersihan diri ni lah. Lepas tu akhir sekali kesimpulannya, wajib ke atas kita menjaga kebersihan diri dan persekitaran kerana Islam menganggap bersuci itu sebahagian daripada iman. Ini adalah diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda,
Bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan, diriwayatkan oleh Muslim. Okey, dalam perenggani saya ada letak penanda wacana. Antaranya ni bikhilaf zalik, iaitu selain daripada itu. Sebelum masuk ayat topik. Okey, lepas tu yang kedua, kama na'lamu jami'an. Seperti yang kita semua tahu. Yang ketiga, bil idafatu ila zalik. Bil idafati ila zalik ni bil idafati ila zalik ni maksud dia di samping itu juga. Okey. Lepas tu saya letakkan dalil Nabi SAW sebagai penutup ni perenggani. Okey, dalam perenggani juga saya letakkan kepentingan, cara mengaplikasikan dan dalil. Kalau tak ada dalil daripada Rasulullah, kita letak dalil Quran boleh, atau peribahasa, atau pepatah Arab, kan? Supaya pembaca mudah difahami dan karangan kita jadi lebih menarik. Lepas tu saya di sini ada kepilkan juga terjemahan Melayu bagi perenggani untuk rujukan kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ahmad Rosli, nombor metrik 056-989. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan daripada saudara Ihsan untuk isi yang ketiga. Okey, di dalam perenggan ini menceritakan tentang langkah untuk mencegah daripada penularan COVID-19, iaitu dengan penjarakan fizikal. Okey, penjarakan fizikal ini perlu diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara sama lain. Kita juga perlu mengelakkan bersalaman ataupun bersentuhan, terutamanya dengan orang yang berisiko tinggi, seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya. Dan juga sekiranya kita memerlukan untuk keluar rumah, seperti membeli barang ataupun ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, maka pastikan kita menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Dan tidak lupa juga untuk kita mematuhi SOP yang lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu memakai topeng muka. Ini kerana pemakaian pelitup muka ataupun topeng muka di pengangkutan awan ataupun di tempat yang sesak adalah diwajibkan. Jika didapati ingkar kepada perintah ini, maka kita akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun RM1,000 dan juga boleh dihadapkan ke mahkamah. Dan juga sekiranya kita tidak berasa sihat tubuh badan, demam ataupun batuk selsema, maka pakailah topeng dan segeralah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Dan juga janganlah menggunakan topeng muka yang sama berulang kali, kerana ia boleh menyebabkan merebaknya kuman. Dan sebaliknya, keraklah menukar topeng muka dari semasa ke semasa. Okey, jalan perenggan ini mengandungi tanda wacana, iaitu bil idafah ila zalik, menjelaskan ayat, dan juga mempunyai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dari ayat tegaskan. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, untuk al-khatimah ataupun penutup, apa yang boleh kita simpulkan ialah pelbagai
langkah yang telah dilakukan ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Antaranya mewujudkan norma-norma baru supaya dapat membendung penularan wabak ini. Jadi sebagai rakyat, kita haruslah mematuhi dan menyokong semua dasar-dasar ataupun usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. So, terdapat beberapa kaedah nahwu yang boleh kita pelajari dalam potongan ayat ini. Yang pertamanya pada baris yang keempat, iaitu al-ma'ayir al-jadid. Iaitu norma baharu. Al-ma'ayir norma al-jadid baharu. Situ ialah na'at. Na'at di situ ialah al-jadid, iaitu yang mengikuti. Al-ma'ayir man'ud, iaitu yang diikuti. Okey, jadi al-ma'ayir mempunyai alif lam. So al-jadid yang mengikutinya perlulah juga ada alif lam di awal kalimah. Okey, saya bawa contoh yang kedua pula. Jumlah fi'liyah pada baris yang pertama, la'ibat al-hukumah, telah memainkan peranan kerajaan. So la'ibat situ ialah jumlah fi'liyah kerana fi'al ataupun la'ibat, kata dasarnya la'ibah, memainkan, terletak di hadapan. Al-hukumah fa'il, selepas fi'al. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, harfu jar. Harfu jar ataupun sendi kata lah. Contohnya min ila an ala fi bi kali. Perlulah, perkataan selepas harfu jar itu ialah berbaris bawah. Jika dia berdepan, kita menukarkan kepada baris bawah. Contohnya saya bagi perkataan wafil khitami, kita menukarkan kepada wafil khitami, iaitu yang berbaris kasrah. Selepas itu ialah penada wacana. Penada wacana ni biasanya digunakan di awal ayat, sebab nak lagi teratur ataupun mencantikkan lagi ayat. Contohnya wafil khitami, pada kesimpulannya baru kita masukkan ayat ataupun penerangan. Okey, itu sekian daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu dari kami sendiri. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.